terus ke dalam fasa drafting tersebut. Menyaksikan pasukan Ionic Slayers, mereka mendapatkan first pick. Manakala Nightwolf, mereka adalah second pick ketika ini. Tips untuk drafting pasukan yang mana second pick boleh keluarkan priority hero. Priority hero ni yang mana current patch dia sakit lah, macam itu. Hayabusa, itu priority ban. Sebab mungkin enemy nak dapatkan hero tersebut. Jadi Ionic Slayers ketika ini mereka mengeluarkan Matilda. Nightwolf, siapakah yang akan mereka keluarkan terlebih dahulu? Jadi sini Hayabusa boleh, Pakito boleh, Barat boleh, terus saja mengeluarkan Barat ketika ini. Ionic Slayers, kalau mereka nak gunakan Pakito, mereka boleh keluarkan Hayabusa, mereka boleh keluarkan apa lagi? Esme boleh, kalau mereka nak keluarkan Jawhead pun tak ada masalah. Tapi mereka mengeluarkan Beatrix terlebih dahulu, satu hero yang mempunyai early aggression yang sangat menyakitkan, poking yang sangat-sangat annoying sebenarnya. Jadi Nightwolf, siapakah yang akan mereka ban di sini? Matilda dah pun dikeluarkan, Hayabusa akan dikeluarkan terlebih dahulu dan Pakito terlepas ketika ini. Pakito boleh sahaja didapatkan oleh pasukan Ionic Slayers kalau mereka mahukan, sebab Pakito memang tahu bagaimana kemampuan Pakito di dalam EXP lane, di dalam kalau nak buat di jungle pun memang sangat menyakitkan. Kita dah lihat macam mana region lain menggunakan Pakito jungle sangat menyakitkan. Tak dilupakan juga Malaysia pun ada buat Pakito jungle, sangat menyeramkan. Sama je tapi mereka mendapatkan Xbox. Memilih Xbox terlebih dahulu dan pasukan Nightwolf ketika ini mereka boleh dapatkan Pakito kalau mereka mahukan, sebab Pakito counter yang baik kepada Xbox. Berapa kali tumbukan daripada jab dan juga heavy range punch boleh saja pecahkan Firaga armor dengan atas. Nightwolf telah mendapatkan Pakito seperti kita bincangkan. Farsa juga telah pun didapatkan terlebih dahulu oleh pasukan mereka. High ground defense diperlukan untuk lakukan pertahanan, diperlukan untuk memberikan zoning dan juga damage burst, iaitu semuanya lengkap melalui Farsa. Tank seterusnya untuk pasukan Ionic Slayers ketika ini, siapakah yang akan mereka dapatkan? Sebab Jawhead masih lagi terbuka kalau mereka mahukan. Jadi mereka akan securekan Jawhead terlebih dahulu di sini sepertinya. Yap, mereka akan dapatkan Jawhead. Kaja juga diberikan fokus, jadi double lock. Satu pick off dan satu lock untuk pasukan Ionic Slayers. Mungkin nak fokuskan kepada Pakito. Cumanya mereka perlukan burst hero lah, single lock target yang boleh burst hero seperti Lunox boleh dapatkan oleh pasukan Ionic Slayers ataupun Hali, hero-hero macam tu. Nightwolf, siapakah yang akan mereka dapatkan di sini? Untuk counter kepada Jawhead, Tigreal boleh digunakan, tapi Esmeralda diberikan fokus terlebih dahulu. Counter yang baik kepada Xbox ketika ini. Pasukan Nightwolf mendapatkan Esmeralda. Band seterusnya, mereka boleh keluarkan Lunox kalau mereka mahukan, sebab mereka dah ada Esmeralda. Jadi ya, Lunox satu pilihan yang paling sesuai ketika ini untuk dikeluarkan oleh pasukan Nightwolf. Beberapa saat saja lagi, jadi mereka akan mengeluarkan Yif terlebih dahulu. Okay, jadi mereka tidak takut kepada Lunox, mereka takut kepada Yif. Sebab kalau mereka dapatkan Pakito jungle, ya Yif memang sangat berbahaya. Yif boleh counter kepada jungler fighter sebab dia boleh memperlahankan pergerakan lawan. Kufra akan diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan Ionic Slayers sebab mereka tak ada Roma lagi. Jadi Nightwolf kalau nak dapatkan Cho pun boleh, kalau nak main Rafaela pun boleh bergabung dengan Pakito. Estes agak sedikit berisiko sebab ada Jawhead. Florin pun boleh kalau nak guna, tapi Florin dia punya healing dia agak sedikit perlukan dia ulti kan, so dia agak sedikit masalah sikit lah. Tapi baik juga sebab Florin dia adalah universal punya healing, tapi mereka memfokuskan kepada pengambilan gigi terlebih dahulu. Jadi adakah ini sekali lagi meta babysitting yang akan dilakukan oleh pasukan Wolf seperti mana yang berlaku di game sebentar tadi oleh pasukan GVSM? Lunox ditunjukkan, sepertinya memang Lunox lah. Saya rasa Lunox paling obvious lah untuk dapatkan. Ionic Slayers dapatkan Lunox terlebih dahulu, jadi mereka perlukan satu lagi hero yang boleh pergi di bahagian backline. Mereka mendapatkan Yuzong ketika ini ditunjukkan oleh mereka. Jadi mereka pilih Yuzong untuk counter kepada Farsa terlebih dahulu dan wow.
Hanzo telah pun diambil oleh pasukan Nightwolf ketika ini. Oh, dan apa yang menariknya dekat sini, saya tak nampak Hanzo pegang Retribution. Jadi bermakna, Hanzo tak pegang Retribution. Jadi Hanzo di bahagian gold lane untuk pasukan daripada Nightwolf. Dan kali ini kita akan lihatkan untuk pasukan daripada Ironic Slayers, mereka menggunakan Xbox, Kaja, Yuzong, Lunox, Jawhead. Untuk pasukan daripada Nightwolf, mereka ada Digi, Pakito, Farsa, Hanzo dan juga Esmeralda didapatkan ataupun digunakan oleh pasukan mereka. Jadi kita akan masuk ke dalam game dan akan masuk lagi pasukan Ironic Slayers menentang pasukan Nightwolf. Untuk Ironic Slayers, seperti kita bicarakan tadi, ada Manzi, ada manusia separuh tank, Stalker, Hamesan dan juga Clown. Untuk Nightwolf kita ada East, Yuri Not Found, Helios, Tom Shelby dan juga Hatase yang akan bermain untuk pasukan mereka. Itu dia, Digi akan ditugaskan untuk menjaga Hanzo buat masa kini, dan Pakito jungle akan dimainkan oleh pasukan Nightwolf untuk mengganggu Stalker di bahagian gold lane. Jadi Hatase memerlukan level 4 terlebih dahulu, sebab kalau tak ada level 4, Hanzo ni agak sedikit lemah untuk melakukan apa-apa. Dan Little Wanderer berjaya didapatkan terlebih dahulu seperti tadi. Audu Retribution dimenangi oleh pasukan Nightwolf. Jadi dia akan leading sedikit daripada segi level buat masa kini. Di bahagian tengah, Digi akan poking damage kepada Lunox ketika ini berhadapan dengan dua orang pemain. Kaja di bahagian atas akan membuli sedikit Hanzo ketika ini, tapi Hanzo akan bermain dengan agresif sebab dia nampak ada Pakito nak datang tolong. Flicker digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Farsa cuba untuk mengejar ketika ini, dan mereka tidak berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Farsa dia tak guna flame shot, dia guna Flicker, jadi dia tak boleh nak gunakan flame shot untuk menamatkan nyawa Kaja. Walau bagaimanapun mereka berjaya untuk menyebabkan Kaja pulang recall terlebih dahulu. Yuri dia akan baru nak dapatkan purple buff sebab tadi dia rotate tanpa dapatkan ultimate lagi, tak ada knockout strike lagi. Jadi dia tak boleh banyak benda sangat dia akan nak lakukan. Manusia separuh tank ketika ini, Flicker digunakan untuk melarikan diri, tapi Farsa akan terus mengejar. First blood diberikan kepada Farsa ketika ini. Clown sepertinya diasak terlebih dahulu, jadi kedua-dua mereka akan pulang sebentar. Wakito sudah level 4, dia dah ada knockout strike yang boleh digunakan terlebih dahulu untuk stun, untuk memberikan damage. Dan lihatlah bagaimana Manzi, dia perlu berhati-hati sebab Pakito berapa combo saja dia dah boleh tumbangkan Feather Armor. Feather Strike, tapi nasib baik ada Brilliant Armor pula. Dia ada Brilliant untuk melarikan diri terlebih dahulu. Feather Armor Manzi boleh saja ditumpaskan dengan mudah kalau adanya Pakito. Sebenarnya dia cuba untuk mendapatkan turtle yang pertama, tapi ditarik pula East sebentar tadi, dan satu Chaos Assault. Flicker menggunakan East dibalas berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Knockout strike berjaya untuk mendapatkan Manzi, terpaksa berundur buat seketika ini. Dua orang nyawa sangat-sangat rendah. Dua pasukan Ironic Slayers perlu berundur terlebih dahulu, dan pasukan Nightwolf akan meneruskan untuk press bahagian jungle mereka, mencuri beberapa resource jungle terlebih dahulu. Hatase ketika ini menggunakan dia punya ninjutsu Pinnacle Ninja untuk melarikan diri. Lihatlah bayang dia cuba untuk masuk untuk mendapatkan Stalker, tapi Stalker berseorangan ketika ini. Reverse time dan juga alarm bomb menyebabkan Stalker terkorban terlebih dahulu di bahagian atas. Jawhead datang cuba untuk membantu, tapi agak sedikit terlewat ketika ini, diikuti dengan Lunox, diikuti dengan Xbox ketika ini. Time Journey telah pun diaktifkan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Last Insanity menyebabkan Hatase terpaksa dikorbankan terlebih dahulu. Knockout strike datang dari arah belakang, berjaya untuk mendapatkan dua pemain, dibantu pula dengan Feather Strike sebentar tadi, berjaya menumbangkan dua pemain pasukan Ironic Slayers, iaitu Jawhead dan juga Lunox. Yuri Not Found, dia akan teruskan farming terlebih dahulu. Ironic Slayers
Adanya Yuzong, dia boleh mencari Farsa di bahagian backline. Tapi cara dia, macam mana dia nak masuk dekat backline tu? Kalau Pakito sudah bersedia untuk melakukan knockout strike. Tom Shelby terpaksa berundur seketika ini, menerima damage yang sangat besar sebentar tadi. Mereka cuba untuk fokuskan di bahagian bawah, tapi lihatlah bagaimana di bahagian bawah adanya. Okey. Malaysia Spartan telah pun masuk dalam semak yang salah. Ejector akan digunakan time journey berjaya untuk menyelamatkan pasukan mereka. Malaysia Spartan berjaya untuk hidup dan berjaya untuk mendapatkan satu kill terlebih dahulu. Black Dragon Form mencari target mereka, cuba untuk mendapatkan East dalam bahaya. Sharisidio menyebabkan East terkorban. Colin Stamun cuba untuk digunakan knockout strike, memberikan tumbukan kepada Hamisan, masih lagi hidup ketika ini. Damage yang besar telah pun digunakan. Tom Shelby akan ditumbangkan terlebih dahulu. Last Insanity telah pun digunakan, tapi tidak ada siapa yang boleh ditumbangkan. Walaupun bagaimanapun Manzi tersilap langkah, terus saja ditumbangkan terlebih dahulu. Yori Not Found juga akan menerima nasib yang sama. Helios masih lagi hidup untuk larikan diri, terkena pula ejector. Tom Shelby baru hidup, dia mungkin akan dikorbankan buat masa kini. Terus saja ditumpaskan. Datang si Ninja Hanzo cuba untuk dapatkan kill ketika ini, tapi flicker digunakan untuk melarikan diri. Teruskan Ironic Slayers memenangi team fight sebentar tadi. Lihatlah dari segi gol, walaupun mereka menang team fight, tapi gol untuk pasukan Nightwolf lebih ke hadapan sebab mungkin mereka dapatkan turtle sebentar tadi. 14,000 versus 13,000, tak jauh perbezaan dia, sikit je sebenarnya. 7/5 kill dan masih lagi belum ada turret yang didapatkan oleh mana-mana pasukan buat masa ini. Nightwolf akan fokuskan kepada turtle seterusnya. Ketika ini Pakito cuba untuk mendapatkan turtle tersebut tanpa ada sebarang masalah. Pakito berjaya untuk mendapatkan turtle. Hatase berjaya untuk mendapatkan stalker di bahagian atas. Di bahagian bawah Hamisan dalam bahaya berhadapan dengan 4 orang pemain. Dan Dragon Form sempat digunakan tapi tak sempat untuk menyelamatkan diri. Terus saja dikorbankan. Manusia separuh tank mencampakkan Yori di dalam tarik terlebih dahulu. Manusia separuh tank hampir saja terkorban. Konsil digunakan untuk melarikan diri. Clown berjaya untuk menempaskan Yori Not Found sebentar tadi. Dan tarik di bahagian bawah sepertinya ingin diberikan fokus terlebih dahulu. Clown terkena sedikit damage dan juga reverse time punya efek. Dia tertarik semula ke belakang. Tarik di bahagian atas pasukan Nightwolf telah menjatuhkan, tapi Ironic Slayers berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah. Nightwolf sebenarnya berjaya untuk dapatkan tarik di bahagian atas. Di bahagian bawah mereka tak berjaya untuk dapatkan apa-apa lagi. Jadi agak sedikit berisiko ketika ini sebab tengah mereka dah pecah. Clown cuba untuk dapatkan, tapi ejector ke arah East terlebih dahulu. East mungkin akan dikorbankan. Sedikit saja lagi nyawa dia. Lihatlah bagaimana dia terbakar ketika ini. Dia akan terus saja ditumbangkan terlebih dahulu. Manusia separuh tank dalam bahaya, tapi masih lagi ada ejector memberikan sedikit shield dan cuba untuk larikan diri terlebih dahulu. Clown cuba untuk memberikan damage, tapi Tom Shelby sempat menggunakan time journey untuk melarikan diri terlebih dahulu, menyelamatkan ahli pasukan dia yang lain. Chaos Assault telah pun dikeluarkan. Clown dalam bahaya ketika ini, dikejar oleh Hatase. Brilliant digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Helios nampak perkara tersebut. Flicker digunakan cuba untuk mendapatkan Clown. Clown akan ditumbangkan. Falling Star Moon terkena kepada manusia separuh tank. Tapi lihatlah di bahagian belakang, Stalker akan ditumbangkan terlebih dahulu. Black Dragon Form sekali lagi tak sempat nak selamatkan diri. Dia akan ditumbangkan. Manusia separuh tank akan dikejar oleh 3 orang pemain pasukan Nightwolf ketika ini. Tapi datangnya Manzi dari arah belakang cuba untuk memberikan pertolongan terlebih dahulu. Campakkan kepada Tom Shelby. Tom Shelby akan terkorban. Falling Star Moon cuba untuk mendapatkan berapa damage terlebih dahulu. Manzi dalam bahaya ketika ini, cuba untuk larikan diri. Dia keluar dari arah map dan lihatlah bagaimana si Ninja ini cuba untuk dapatkan Manzi dan dia berjaya. Satu lagi yang penting, tapi sayangnya Unstoppable Force dia dah lock, kemudian dia datang balik kat badan dia, auto dia lock badan kawan tersebut, menyebabkan dia terkorban sebentar tadi. Tapi Fedor Aside dilepaskan, menyebabkan Clown terpaksa melepaskan tarik di bahagian tengah. Pakito dapatkan turtle mereka seterusnya. Dan di bahagian bawah Hamisan berseorangan. Begitu juga dengan manusia separuh tank yang masih lagi ada. Tarik mereka akan dikorbankan. Hamisan akan dijatuhkan. Dan Stalker agak datang sedikit terlewat. Dia cuma untuk membantu, tapi dia tak boleh nak lakukan apa-apa. Tarik tersebut telah pun ditumbangkan. Dan kill juga telah pun didapatkan terlebih dahulu. Tom Shelby bermain DG ketika ini. Ultimate dia akan digunakan hanya untuk kalau ada siapa yang datang pick off di bahagian belakang. Semburan api telah pun dikeluarkan oleh Xbox ketika ini, tapi lihatlah manusia separuh tank telah pun terperangkap knockout strike.
Flicker terpaksa digunakan untuk melepaskan diri dari situasi yang berbahaya sebentar tadi. Hamisan cuba untuk membersihkan minion di bahagian bawah. Manzi, Last Insanity telah pun digunakan terlebih dahulu. Ada Aegis untuk memberikan pertahanan. Manzi dah pun tak ada Firaga Armor ketika ini. Miracle Ninja telah pun datang. Dan lihatlah bagaimana Taunt telah pun dikeluarkan. Black Dragon Form cari di bahagian belakang. Tom Shelby menggunakan Time Journey untuk menyelamatkan dia terlebih dahulu tapi tidak berjaya. Naga ini bersorangan. Naga ini mungkin akan mendapatkan double kill ketika ini, berjaya untuk melepaskan satu lagi pemain. Shah Residu telah pun diaktifkan, cuba untuk mendapatkan beberapa pemain tapi manusia separuh tank juga akan dikorbankan. Hamisa dah tak ada ulti, double kill diberikan kepada Yori Not Found. Dan Stalker mungkin akan cuba untuk mendapatkan Yori ketika ini, tapi Brilliant terlebih dahulu digunakan triple kill untuk Pakito ketika ini. Dia bermain dengan sangat-sangat agresif. Manzi terpaksa menggunakan Last Insanity beliau untuk mendapatkan Pakito tapi tidak berjaya. Pakito masih lagi terselamat buat ketika ini. Satu knockout strike sekali lagi. Manzi akan ditumbangkan oleh Helios ketika tadi. Helios berjaya untuk mendapatkan kill. Pakito masih lagi hidup, jadi inilah win situation untuk pasukan Night Wolf. Dan lihatlah dari segi turret, 4 berbalas 1 ketika ini. Perbezaan gol 31,000 berbalas 27,000. Manusia separuh tank perlu melarikan diri terlebih dahulu. Dia tak boleh terlalu agresif sangat sebab dia punya jungler dah tak ada ketika ini. Manzi telah pun terkorban. Hayabusa lah. Hanzo ni bermain dengan sangat baik. Dia bermain dengan sangat-sangat licik, tapi nampak tak? Baiklah kawan-kawan dia sempat untuk datang backup terlebih dahulu. Purple buff ketika ini mungkin akan diambil oleh Stalker. Jadi Manzi takkan ada purple buff. Alamak, manusia separuh tank berseorangan. Sebenarnya nasib baik dia dapat dihidu pergerakan tersebut oleh Night Wolf, menyebabkan mereka terpaksa berundur terlebih dahulu. Mereka akan berundur sekejap untuk mendapatkan semula momentum mereka sebentar tadi. Manusia separuh tank terkena sedikit walking damage daripada Tom Shelby. Lot tidak akan dapatkan oleh kedua pasukan lagi. Mungkin baru nak dimulakan oleh pasukan Night Wolf ketika ini. Oh tidak, mereka melewati saja. Mereka datang melawat Lot tu. Tu ucap bye bye. Perlawanan yang sangat menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Clown telah pun dikejar sebentar tadi. Ninjutsu Pinnacle Ninja telah pun dikeluarkan hanya untuk membersihkan minion. Manusia separuh tank masuk dalam semak yang salah, telah pun terkena sedikit hujan Feather Strike dikeluarkan oleh Farsa. Tak ada follow up damage diberikan. Farsa wing by wing untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Manusia separuh tank dia mungkin akan tumbangkan, tapi Flicker digunakan untuk melarikan diri. Lunox berjaya untuk mendapatkan seorang pemain. Knockout strike. Clown dalam bahaya. Brilliant diaktifkan untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi dia akan dikejar. Dia akan ditumbangkan. 1-1 kata Night Wolf sebentar tadi. Tapi lihatlah pertarungan sentiasa akan berlaku di bahagian bawah. Helios masih lagi sustain, berjaya untuk mendapatkan orang pemain ketika ini. Last Insanity digunakan untuk melarikan diri, tapi Pakito datang daripada arah belakang untuk memberikan damage. Manusia separuh tank dalam bahaya. Dia akan ditumbangkan. Monster kill diberikan kepada Pakito buat masa kini. Dia tahu Manzi tak ada Firaga Armor. Dia akan memberikan damage ketika ini. Satu lontaran bom ataupun alam bom daripada Digi berjaya untuk menghalau Manzi pulang terlebih dahulu. Lot ini akan didapatkan oleh pasukan Night Wolf saya rasa. Kalau dah tak kena curi lah. Feather Strike, wow, damage yang besar. Kaja terpaksa berundur terlebih dahulu dan Pakito berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Lot berjaya didapatkan oleh pasukan Night Wolf ketika ini. Mereka ada peluang untuk mendapatkan inhibitor turret sebab ini adalah tak silap saja Luminous Lord pasukan Night Wolf. Manzi 2-3-3 ketika ini. Wow. Dia cuba untuk bersedia untuk carry the game, tapi Feather Strike melepaskan. Manusia separuh tank akan dikorbankan terus. Lihatlah bagaimana Hanzo masuk memberikan damage. Stalker telah pun dikorbankan. Double kill untuk Hanzo ketika ini. Manzi dalam bahaya. Firaga Armor telah pun dipecahkan. Dia tak ada immortality untuk survive ketika ini. Manzi, Falling Star Moon juga telah pun kedepankan oleh Helios untuk memberikan damage. Lot telah pun tiba di bahagian atas sebentar tadi. Ionic Slayer sempat melakukan pertahanan yang sangat kritikal. Feather Strike telah pun dilepaskan, menyebabkan Hamisan akan terkorban ketika itu. Tapi tidak, dia dah boleh lagi hidup. Dan Manzi dalam masalah. Crystal akan diberikan fokus oleh pasukan Night Wolf ketika ini, menyebabkan pasukan Ionic Slayers terpaksa menerima kekalahan tersebut. Pasukan Night Wolf mendapatkan kemenangan dan MVP diberikan kepada Pakito. Kalau saya MVP ni
kepada Hanzo. Sebab dia banyak lowkan HP. Lepas tu Pakito datang untuk finishing. Itu yang menyebabkan pasukan mereka dapat kemenangan. Begitu juga dengan Farsa. Farsa punya Fatal Extract, kemudian Pakito datang finishing. Itu satu taktik yang menarik dilakukan menjadi dan pasukan daripada Nick Slayers terpaksa